Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili ahli kumpulan kami akan membentangkan dan menganalisa sektor pertanian ketika penularan wabak COVID-19 di negara kita, Malaysia. Berikut merupakan ahli kumpulan di dalam kumpulan kami. Untuk makluman semua, kami adalah terdiri daripada pelajar Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan Universiti Utara Malaysia, Cawangan, Kuala Lumpur. Dalam kali ini, saya akan berkongsi bagaimana pandemik COVID-19 ini meninggalkan impak terhadap sektor pertanian negara kita dan lihat bagaimana tindakan kerajaan untuk mengatasinya. Umum diketahui ramai bahawa pandemik COVID-19 ini adalah bersifat penularan wabak yang secara antarabangsa. Ini kerana dia telah melanda di seluruh dunia. Begitu juga dengan negara kita, Malaysia, sehingga memaksa pihak kerajaan mengambil tindakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di awal pandemik tahun 2020 yang dilancarkan pada 18 Mac 2020. Tapi dengan tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan melaksanakan PKP telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap sektor-sektor utama dalam negara kita. Tidak ketinggalan kepada sektor pertanian. PKP meninggalkan impak kepada sektor pertanian terutama daripada sudut pendapatan para masyarakat di dalam sektor pertanian negara kita. Malah bekalan makanan kita yang merujuk kepada sumber bekalan pertanian juga terputus dan tidak mencukupi untuk menampung keperluan penduduk dalam negara. Ini kerana sektor pertanian merupakan peranan penting dalam pembekalan makanan kepada penduduk negara ini. Kemudian, pihak kerajaan memperkenalkan Pelan Pemulihan Negara (PPN) yang mempunyai pelbagai fasa tertentu. PPN diwujudkan untuk membuka kembali kelangsungan hidup penduduk kita dan ekonomi negara kita dalam bentuk norma baru. PPN ini turut melibatkan sektor pertanian agar dibuka kembali, yang mana permulaan fasa 1 PPN yang dijalankan pada 12 Mei 2021, yang mana pihak kerajaan telah membenarkan aktiviti-aktiviti dalam sektor pertanian seperti pertanian, perladangan, perikanan dan peternakan dibenarkan beroperasi dengan kapasiti pekerja 100%. Kemudian diikuti dengan fasa-fasa seterusnya membuka lebih banyak aktiviti di dalam sektor pertanian. Peningkatan terhadap Dasar Agromakan Negara 2.0 serta Rancangan Malaysia ke-12 telah membawa kepada pembaharuan kepada sektor pertanian negara kita. Pembaharuan ini adalah seiring dengan kepesatan sektor pertanian negara luar dan berdaya saing untuk sektor pertanian negara kita. Dasar Agromakan Negara adalah merupakan kesinambungan Dasar Pertanian Negara DPN, yang mana dasar ini dikemaskini dengan pembaharuan seiring dengan permintaan dari segi teknologi yang tinggi ketika ini. Dengan kepesatan teknologi pada masa kini dan galakan daripada pihak kerajaan agar pihak yang terlibat di bawah sektor pertanian untuk berdaya maju dan berinovasi dengan teknologi moden ketika ini. Dengan galakan daripada pihak kerajaan yang mahukan pembangunan industri sektor pertanian negara kita untuk berdaya maju dan berdaya saing dengan sektor pertanian di negara luar, pihak kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 43 juta yang dibentangkan melalui Belanjawan tahun 2020 yang diperuntukkan hanya untuk pembangunan industri sektor pertanian negara. Dengan penggunaan teknologi tinggi sebagai modus kepada pertanian pintar dalam negara, ianya akan membantu dalam menghasilkan produktiviti yang tinggi dan berdaya saing dengan kepesatan teknologi pada masa kini. Dengan tindakan dan langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk membantu masyarakat di dalam sektor pertanian untuk meneruskan kelangsungan hidup akibat impak COVID-19 ini, telah wujudnya sifat-sifat dasar itu sendiri. Antara sifat dasar yang kita boleh kaitkan dalam situasi pandemik COVID-19 ini ke atas sektor pertanian adalah daripada sudut 1. Permintaan atau tuntutan dasar. Yang dikatakan permintaan atau tuntutan dasar adalah apabila
Wujudnya tuntutan ke atas pihak kerajaan iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) yang dibuat oleh masyarakat yang berkecimpung dalam sektor pertanian. Tuntutan ini dibuat adalah untuk membantu mereka yang terjejas dengan kerugian akibat pandemik COVID-19. Di bawah sifat dasar yang kedua adalah keputusan dasar. Disebabkan wujudnya tuntutan dibuat ke atas kerajaan untuk membantu masyarakat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini, pihak kerajaan kemudiannya membuat perbincangan bagi keputusan untuk mengambil langkah yang sesuai atas tuntutan yang dibuat. Segala proses kandungan dan hala tuju bagi keputusan dasar ini dibuat perlu jelas tanpa ada kepincangan yang membolehkan pihak kerajaan dipersalahkan kelak. Dan dalam keadaan pandemik ini, pihak MAFI memperdengarkan tuntutan itu dan mengambil keputusan untuk membantu masyarakat yang terjejas akibat COVID-19. Di bawah sifat dasar yang ketiga adalah kenyataan dasar. Hasil daripada kesepakatan dan keputusan yang dibuat, pihak kerajaan iaitu MAFI perlulah membuat kenyataan secara rasmi atas tindakan bagi tuntutan awal yang pihak mereka perolehi. Dalam situasi ini, kita dapat lihat tindakan pihak MAFI membuat kenyataan rasmi melalui Pelan Pemulihan Ekonomi Nasional iaitu PENJANA. Terdapat beberapa pakej rancangan yang akan dilaksanakan oleh pihak mereka bagi membantu masyarakat sektor pertanian yang terjejas kerugian akibat pandemik COVID-19. Sebagai contoh, program My Future Agro yang dijalankan pihak MAFI, selain daripada itu, My Agrosis dan sebagainya. Bawah sifat dasar yang keempat adalah keluaran ataupun output dasar. Ianya adalah hasil daripada tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan dalam menangani masalah yang dihadapi penduduk ketika penularan wabak ini. Hasil tindakan ini meliputi satu belanjawan yang besar bagi menggerakkan tindakan yang telah diambil. Pihak MAFI telah memperuntukkan lebih kurang 40 juta ringgit Malaysia dalam projek seperti My Future Agro. Peruntukan yang diberikan oleh pihak kerajaan ini memfokuskan untuk membantu masyarakat dalam sektor pertanian yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Selain daripada itu, turut membantu masyarakat ini dalam pembangunan sektor pertanian yang diceburi. Di bawah bentuk-bentuk dasar awam pula, ketika COVID-19 melanda negara kita, telah meninggalkan kesan negatif dalam pertumbuhan ekonomi negara. Antara 4 bentuk dasar yang boleh kita kongsikan di sini adalah 1. Undang-undang. Undang-undang dalam bentuk dasar ini adalah merujuk kepada peraturan yang digubal berdasarkan kepada proses perundangan yang memerlukan kelulusan di peringkat parlimen. Itu dasar dibentuk melalui undang-undang, tidak mudah untuk dibatalkan dan perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Seterusnya, segala pindaan dan perubahan perlulah mendapat kelulusan pihak perundangan. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilakukan oleh pihak kerajaan adalah dengan tujuan utama untuk menyekat pergerakan dalam negara agar dapat menghentikan penularan wabak ini semakin berluasa dalam negara kita. Tindakan pihak kerajaan untuk melaksanakan PKP adalah seiring dengan bentuk dasar itu sendiri. Ini kerana unsur-unsur bentuk dasar bagi undang-undang adalah bertujuan untuk mengawal tingkah laku individu, dan dengan adanya tindakan dan hukuman, maka individu iaitu rakyat akan melakukan perkara yang terbaik untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh pihak kerajaan. Begitu jugalah dengan pelaksanaan PKP ini. Jika rakyat melanggar peraturan PKP, maka rakyat akan dikenakan denda sebagai hukuman. Di bawah bentuk dasar yang kedua adalah rancangan.
Ia merujuk kepada dasar yang lebih terperinci daripada dasar yang digubal oleh kerajaan. Sebagai contoh, ketika pandemik ini, pihak kerajaan telah mengumumkan PPN iaitu Pelan Pemulihan Negara. Pelaksanaan PPN ini, pihak kerajaan telah memberikan cadangan ataupun rancangan yang baru kepada sektor pertanian untuk meneruskan kelangsungan hidup dan beraktiviti dalam bentuk norma baru, yang mana PPN ini dibuka kepada pelbagai fasa yang membenarkan aktiviti-aktiviti dalam sektor pertanian seperti pertanian, perladangan, perikanan dan peternakan dibenarkan beroperasi mengikut fasa-fasa yang ditetapkan dalam PPN. Bahawa bentuk dasar yang seterusnya adalah bentuk dasar program. Bentuk dasar ketiga ini lebih khusus kepada dasar yang digariskan oleh kerajaan dan ianya adalah sebahagian daripada dasar awam yang digubal kerajaan. Kerajaan mengambil langkah bagi mempercepatkan daya saing sektor pertanian dalam menghadapi cabaran baru dalam kepesatan teknologi pada masa kini di tahap domestik dan antarabangsa. Antara program yang dilancarkan oleh pihak MAFI adalah Dasar Agromakan Negara 2.0 yang mengkhususkan pembangunan teknologi kini di dalam sektor pertanian kita. Projek merupakan bentuk dasar keempat yang merupakan peringkat paling bawah yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam merealisasikan dasar pembangunan negara. Selain itu, ia bersifat lebih spesifik dan kumpulan sasarannya adalah lebih kecil berbanding bentuk sifat dasar yang ketiga iaitu program. Program Smart Sawah berskala besar iaitu Smart SBB adalah contoh program yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan yang mana bertujuan untuk menghapuskan penggunaan orang tengah dalam rantaian nilai hasil industri sawah padi dan beras negara. Dengan cara ini dapat meningkatkan lagi pendapatan para petani sawah di negara kita. Malah kerajaan turut meneruskan projek pertanian komuniti yang membantu golongan di bawah sektor pertanian untuk mempergiatkan lagi ekonomi mereka. Dengan program dan projek seperti ini dapat membantu golongan masyarakat negara di bawah sektor pertanian untuk meneruskan kelangsungan hidup di dalam pandemik COVID-19 ini. Klasifikasi dasar awam pula boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori, iaitu dasar agihan, yang mana dasar agihan ini adalah merujuk kepada pengagihan dan peluang yang sama rata di kalangan individu dan rakyat tanpa mengira status sosial, bangsa, jantina dan sebagainya. Selain itu, setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mengecapi nikmat pembangunan yang dilakukan oleh kerajaan. Sebagai contoh, pemberian modal pertanian yang sama rata kepada semua orang di dalam sektor pertanian. Seterusnya, dasar agihan semula, iaitu merujuk kepada pengagihan sumber dan peluang yang ada dalam pembangunan negara dan diagihkan kepada golongan tertentu sahaja berdasarkan kepada status sosial, bangsa dan sebagainya, yang mana dapat dilihat dalam peruntukan daripada pihak kerajaan dalam Dasar Agromakan Negara 2.0 yang mengutamakan peningkatan pendapatan golongan di bawah sektor pertanian selain membantu dalam pembangunan sektor pertanian itu sendiri. Dasar berbentuk kawal selia adalah merujuk kepada satu bentuk dasar yang ditujuankan mengawal tingkah laku individu dan rakyat supaya patuh kepada peraturan yang ditetapkan. Selain itu, tujuan pengenalan dasar ini kepatuhan terhadap hukuman dan denda dikenakan sekiranya individu ingkar atau melanggar peraturan yang ditetapkan.
Sebagai contoh, apabila kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan terdapat hukuman dan denda dikenakan ke atas individu jika pengelanggaran dibuat di bawah Akta Penularan Wabak COVID-19. Seterusnya adalah dasar keselamatan yang diamalkan oleh kerajaan untuk memastikan perpaduan dan kestabilan politik wujud dalam negara. Selain itu, ia turut berkait rapat dengan dasar luar yang diamalkan oleh negara tertentu. Sebagai contoh, Malaysia menekankan dasar berkecuali dan tidak mencampuri urusan negara-negara jiran seperti di Asia Tenggara. Ini kerana menghormati kebebasan negara jiran dan mewujudkan kestabilan dan keamanan di rantau Asia Tenggara. Dasar liberal dan dasar konservatif adalah merujuk kepada fahaman yang dipegang oleh kerajaan. Dasar liberal melihat kepada usaha kerajaan untuk melakukan perubahan sosial, khususnya dalam usaha untuk mewujudkan persamaan dalam masyarakat. Dapat dilihat tindakan pihak kerajaan untuk membantu masyarakat di sektor pertanian untuk sama-sama bangun dan menyelesaikan krisis permasalahan ketika penularan wabak COVID-19 ini. Dalam usaha kerajaan memperkenalkan pelbagai dasar baru ini yang mana tujuan untuk meningkatkan pendapatan rakyatnya sekaligus dapat mengubah status sosial mereka. Dasar konservatif pula merujuk kepada tindakan kerajaan yang lebih terarah kepada mengekalkan status semasa ataupun status quo memperjuangkan kepentingan golongan tertentu. Dasar substantif adalah merujuk kepada tindakan kerajaan yang diambil untuk mengatasi masalah awam. Dasar substantif merupakan dasar yang melihat kepada apa yang bakal dilaksanakan oleh kerajaan, seperti mana pemberian subsidi kepada sektor pertanian negara kita. Manakala dasar prosedural pula merujuk kepada dasar peraturan dan ianya berkaitan cara-cara yang dilakukan oleh pihak kerajaan atau sesiapa yang terlibat dalam pelaksanaan melakukan sesuatu perkara dan juga berkaitan tindakan yang boleh diambil. Dapat kita lihat di sini adalah tindakan kerajaan untuk mengambil langkah membuat Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi menyekat penularan wabak COVID-19 ini semakin berluasa di negara kita. Bentuk dasar yang terakhir adalah dasar berbentuk material dan dasar berbentuk simbolik. Ianya merujuk kepada bentuk faedah yang diberikan oleh kerajaan kepada golongan penerima faedah berkenaan. Dasar berbentuk material merupakan sumber-sumber yang diagihkan kepada golongan yang memerlukan, seperti subsidi pertanian di dalam sektor pertanian, sebagai contoh subsidi baja, subsidi benih dan lain-lain lagi. Manakala dasar simbolik pula lebih kepada pemberian atau pengagihan nilai dan ianya bersifat intangibles ataupun penentuan harga. Yang ini kita boleh kaitkan dengan penilaian harga nilai hasil daripada sektor pertanian itu sendiri. Aplikasi teori yang digunakan di dalam dasar awam di Malaysia adalah bergantung kepada sosioekonomi dan politik negara dalam suatu masa tertentu. Ini turut dinyatakan oleh Thomas R. Dye 1972 yang mana menurutnya penggumbalan suatu dasar itu adalah untuk menerangkan dan memudahkan pemikiran masyarakat terhadap politik dan kerajaan pada ketika itu. Dengan segala proses dan pengaturan suatu dasar yang dilakukan di negara kita, bolehlah kita kaitkan dengan teori dasar yang bersifat institusionalisme. Yang dikatakan sebagai teori institusionalisme adalah polisi sebagai aktiviti yang institusional. Ini merupakan satu disiplin ilmu yang secara umumnya mengkaji tentang institusi-institusi kerajaan seperti wujudnya Parlimen, Kongres, Presiden Perdana Menteri, negeri kerajaan tempatan, parti-parti politik dan sebagainya. Ini adalah termasuk kepada kegiatan individu atau kelompok yang diarahkan oleh institusi kerajaan itu sendiri.
Latar belakang Dasar Pertanian Negara. Dasar Pertanian Negara DPN ditubuhkan pada 12 Januari 1984. Garis panduan kerajaan dan swasta membangunkan sektor pertanian yang memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui kecekapan dan keberkesanan sumber-sumber negara demi menggiatkan semula sektor pertanian kepada ekonomi negara. Dasar Pertanian Negara diwujudkan sehingga Dasar Pertanian Negara yang ketiga, DPN 3. Kemudian, melalui kesinambungan DPN 3, pihak kerajaan kemudiannya memperkenalkan Dasar Agromakan Negara dan yang mana objektif utama pada pengumbalan dasar ini adalah untuk merealisasikan wawasan negara dan dasar pertanian negara bagi menjadikan negara kita iaitu Malaysia sebagai peneraju utama sebagai pengeluar makanan bertaraf antarabangsa. Selain itu, turut membangunkan pemasaran dan peningkatan terhadap nilai hasil dari sektor pertanian itu sendiri. Malah untuk membangunkan sektor pertanian negara kita turut sama bangun dengan kepesatan teknologi yang semakin canggih ketika ini. Dasar Agromakan Negara yang kini dijalankan oleh pihak kerajaan lebih mengutamakan kepada peningkatan taraf pendapatan masyarakat dalam sektor pertanian agar mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup daripada impak pandemik COVID-19. Permintaan dan keperluan pasaran ini digunakan adalah untuk menggubal strategi pengeluaran pertanian. Dengan cara ini, ia dapat mewujudkan peluang untuk menambah pengeluaran dan meningkatkan keupayaan hasil-hasil pertanian. Metodologi kajian ini digunakan dengan reka bentuk kajian analisis-analisis data yang dikumpulkan melalui cara pendekatan deskriptif dengan menggabungkan pendekatan kualitatif serta menganalisis teks termasuk menganalisis dokumen seperti laporan-laporan rasmi, surat berkeliling, laporan tahunan dan sebagainya. Tindakan dan peranan kerajaan. Dasar pertanian merupakan salah satu dasar yang mempunyai masalah isu yang besar dalam sebuah negara. Dasar pertanian di Malaysia sentiasa dipandang rendah dan tidak mendapat perhatian oleh kerajaan Malaysia. Malah masyarakat masa kini masih berfikiran bahawa pertanian adalah pekerjaan yang tidak mendatangkan hasil yang lumayan. Dengan itu, pihak kerajaan haruslah memainkan peranan bagi meningkatkan pendapatan golongan yang terpinggir ini. Kerjasama pihak kerajaan dengan aktor-aktor yang terpilih perlulah seiring untuk membangunkan sektor pertanian negara kita. Antara aktor-aktor yang terlibat dalam memainkan peranan penting untuk kemajuan bersama sektor pertanian ini adalah seperti contoh aktor MARDI, iaitu sebuah institusi penyelidikan dan kemajuan pertanian Malaysia yang diwujudkan pada tahun 1969. MARDI adalah sebagai aktor yang berperanan untuk membuat penyelidikan, penyebaran, pengumpulan maklumat serta pemberi nasihat mengenai industri makanan dan pertanian yang berkaitan dengan sains, teknologi dan ekonomi. MARDI juga berperanan dalam pengeluaran, penggunaan, pemprosesan yang berkaitan dengan industri asas tani dan sosial. Sebagai contoh, berkhidmat perundingan, analisis makmal dan jaminan suatu bahan yang berkualiti. Aktor seterusnya adalah aktor FAMA. FAMA ataupun Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan merupakan agensi pemasaran di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. FAMA bertanggungjawab dalam memacu sektor pemasaran di seluruh negeri. Peranan FAMA dalam dasar pertanian adalah melalui aktiviti pemasaran hasil produk serta meningkatkan pendapatan pengeluar suatu produk. Badan pihak kerajaan sendiri boleh dijadikan aktor seperti Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Dijadikan sebagai aktor untuk membantu agensi-agensi pertanian dalam negara kerana pertanian merupakan salah satu penyumbang utama ekonomi negara.
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani merupakan peneraju proses transformasi secara menyeluruh dan terancang tentang pertanian yang berteraskan perkongsian pemikiran bagi mencapai matlamatnya. Akta Lembaga Pertumbuhan Peladang merupakan akta yang memainkan peranan penting dalam sektor pertanian. Ini kerana ia telah memberi sokongan dan bantuan kepada pihak kerajaan dalam sektor pertanian, selain menguruskan pengusaha pertanian dan memberikan khidmat nasihat kepada mereka. Oleh itu, secara kesimpulannya, kepesatan industri pertanian akan membawa keuntungan yang besar kepada negara kita untuk menjana ekonomi. Pertanian haruslah diutamakan untuk menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang mempunyai kestabilan dari segi ekonomi, kewangan seterusnya kepada bidang politik. Sektor pertanian akan berkembang dengan lebih pesat jika semua pihak berusaha untuk memajukannya dan membangunkannya seiring dengan sektor pertanian negara di luar sana. Dengan dasar-dasar yang telah digubal dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan, inisiatif juga mempunyai hubung kait bagi aktiviti-aktiviti pembangunan sektor pertanian di negara kita. Dengan pelaksanaan dasar-dasar yang digubal oleh pihak kerajaan, begitu juga dengan inisiatif yang diberikan, sektor pertanian dapat dimajukan semaksimal yang boleh. Peningkatan pertanian ini dapat menolong golongan petani dengan meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik di dalam arus pemodenan negara ketika ini. Itu sekian sahaja daripada saya, wakil kumpulan kami, dalam isu sektor pertanian di dalam negara kita ketika penularan wabak COVID-19. Sekian, terima kasih.